Okey pelajar, untuk hari ni cikgu akan share teknik menjawab skor A. Ni cikgu share slide daripada Guru Cemerlang. Okey, abaikanlah suara-suara anak cikgu ni . Okey, untuk hari ni kita akan belajar teknik menjawab bahagian A. Okey, ini senarannya yang kita akan bincang hari ni. Cikgu akan pergi satu persatu. Okey, kita mulakan dengan pemboleh ubah. Okey, pelajar tahu kan ada 3 jenis pemboleh ubah. Cikgu akan ajar macam mana nak kenal pasti pemboleh ubah daripada soalan. Okey. Kalau dimalarkan ialah apa yang sama. Pelajar boleh dapatkan maklumat dari gambar atau maklumat soalan. Di mana manipulasi maksudnya apa yang diubah atau diganti di awal eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas ialah keputusan atau hasil eksperimen tersebut. Okey, so cikgu akan terangkan sesuatu. Kita guna contoh untuk cari jawapan. Okey, ini contoh kalau daripada ayat soalan. Okey, eksperimen untuk mengkaji kesan apa ke atas apa. Okey. Suhu iaitu tinggi atau rendah ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau yang warna kuning tu ialah apa yang kita nak kaji, apa yang kita nak lihat. Kita nak lihat pertumbuhan bakteria. Jadi pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh kedua, eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung. Yang cikgu warnakan, yang diwarnakan biru tu ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, manakala yang diwarnakan kuning ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ni contoh daripada soalan. Sebab tu cikgu selalu minta pelajar highlight dulu apa yang ada dalam soalan dan dari situ kita boleh kenal pasti pemboleh ubah. Okey, ni contoh daripada jadual. Kat sini ada 2 jenis jadual. Satu yang atas ni. Okey, pelajar boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi bahagian kiri dan pemboleh ubah bergerak balas di bahagian kanan. Okey, manakala bentuk jadual kedua yang bawah ni, pelajar boleh dapat atas dimanipulasi, bawah ialah bergerak balas. Pelajar salin je apa yang ada dalam jadual tersebut. Okey, daripada graf pun kita boleh dapat pemboleh ubah. Ini yang pelajar selalu tertukar, mana nak tulis dulu. Okey. Caranya, kalau daripada graf, kita akan tulis apa yang di paksi X dulu. Ni paksi X. Okey, pelajar salin aja tajuk paksi X tu, contohnya kat sini berat. Ini adalah dimanipulasi. Untuk paksi Y, ini adalah bergerak balas. Okey, jadi pelajar tak boleh tertukar lagi. Kalau nak buat ayat hubungan contohnya, dimanipulasi mesti cakap dulu. Okey, so kita cakap tak ada lagi masalah pelajar tertukar. Okey, kalau macam kes berikutnya ni, ini adalah contoh macam mana nak cari pemboleh ubah daripada gambar. Okey, kita tengok ya. Okey, kita mulakan dengan pemboleh ubah dimalarkan dulu. Okey, daripada gambar ni pelajar cari yang sama. Okey, contoh kat sini kan. Yang sama, pelajar tengok objek dia. Objek dia sama tak? Saiz objek sama. Jadi kita boleh jadikan dia pemboleh ubah dimalarkan. Okey, daripada gambar juga pelajar tengok Okey, pelajar tengok kanta. Sama tak jenis kanta yang kita guna? Okey, kalau sama kita boleh gunakan perkataan jenis kanta. Atau pelajar tengok sama tak ketebalannya? Jadi pelajar boleh guna pemboleh ubah dimalarkan ketebalan kanta. Okey, ataupun dari rajah juga kita boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi. Pelajar perhatikan yang diwarnakan dengan purple tu. Pelajar tengok. Ni daripada awal dia dah tak sama. Maksudnya untuk eksperimen ni kita ubah ialah jarak objek. Okey, dimanipulasi kat sini ialah jarak objek. Okey, yang ketiga ialah bergerak balas. Bergerak balas ialah apa hasil yang kita nak perhatikan atau kita nak ukur daripada eksperimen ni. Okay, untuk eksperimen ni kita nak ukur ialah panjang imej.
Okey. Rahsianya, kat sini dibagikan tips. Pembuli ubah dimalarkan dan dimanipulasi selalunya di belah kiri. Manakala pembuli ubah bergerak balas di sebelah kanan. Tapi ini hanya untuk rajah ni lah. Okey, ni contoh lagi daripada gambar. Dimalarkan, pelajar tengok untuk dimalarkan kat sini, apa yang sama di awal eksperimen macam ni? Yang sama ialah jenis antibiotik. Okey, ataupun yang sama kat sini ialah saiz cakra antibiotik. Okey, dimanipulasi ialah apa yang tak sama. Jadi yang tak sama, pelajar perhatikan Di awal eksperimen kita guna dua antibiotik, satu berkepekatan rendah, yang satu berkepekatan tinggi. Ini sama dengan soalan percubaan hari tu. Okey, jadi kalau cikgu nak pembuli ubah dimanipulasi, pelajar terangkan ialah kepekatan antibiotik. Pembuli ubah bergerak balas ialah apa yang kita nak perhatikan di akhir eksperimen. Okey, pelajar perhatikan walaupun kita guna dua cakra antibiotik dengan berlainan kepekatan, tapi kawasan jernih yang terhasil tak sama. Jadi apa yang bergerak balas ialah luas kawasan jernih. Okey, kita tengok contoh soalan pembuli ubah. Ini bukan contoh soalan. Ini soalan pemalar. Pemalar maksudnya apa yang kita gunakan di depan. Contoh kat sini, saiz tin, jisim tin, panjang tali, ketinggian tin. Yang di depan ini, semua ni kita panggil sebagai parameter. Wajib ada untuk menjawab pemboleh ubah. Tapi sentiasa ingat, radas tidak boleh dijadikan pemboleh ubah. Okey, kedua ialah hipotesis. Okey, pelajar boleh guna macam-macam ayat sebenarnya. Tak semestinya guna ayat yang cikgu bagi ni. Okey, tapi sentiasa ingat, hipotesis mesti ada gabungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Pelajar boleh guna ayat jika maka, semakin, tak ada masalah. Ataupun kalau perbandingan, contoh contoh alloy, tajuk alloy. Pelajar boleh gunakan cara ketiga. Alloy lebih keras berbanding logam tulen. Itu ialah untuk bentuk ketiga. Maksudnya kalau ada yang perlukan perbandingan, pelajar gunakan bentuk ketiga. Tak semestinya semua mesti guna jika maka. Okey, kita tengok contoh. Eksperimen nak mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, jadi dalam ayat jawapan tu, pelajar mesti masukkan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey, jadi kat sini pemboleh ubah dimanipulasi ialah suhu. Pelajar kena maklumkan suhu tinggi. Apa jadi dengan pertumbuhan bakteria? Maksudnya